El Nino ni rasa makcik dia terlalu panas lah kot. Gitu pula. Sebab apa lawan panas cuaca haba tu dia kuat sangat. Dia selalu-selalu rasa makcik lah. Selalu-selalu kalau kemarau pun yang lepas-lepas tu dia hanya panas tapi dia main angin saat lagi dia ada panas. Lah ni dia main bahang macam kita duduk tepi api tu. Dia terlalu panas main kat kita. Rasa makcik tu, itulah kot El Nino. Makcik pun tak pandai nak sebut. Biasalah orang kampung. Pakcik pun tak tahu nak buat kajian tapi ada masa tanya jadi saya boleh cerita keadaan cuaca El Nino ni panas. Kalau tak salah tahun 2012-13 memang harga getah tinggi. Lepas tu harga getah lah ni makin rendah. Dalam sebulan setengah ni dia naik sikit. Dulu rendah, dulu tinggi, syok kan. Boleh motong sehari pun kira kata alhamdulillah lah. Lepas tu dia turun sampai ke hari ni harga getah jatuh. Kita terpaksa kena cari projek lain tambah. Tapi apabila El Nino ni kita nampak kesan kemarau yang begitu panjang dan kepanasannya sehingga mencecah kita kata suhu 39 darjah Celsius, ia memberi kesan sedikit sebanyak kepada semua jenis tanaman. Inilah kesan daripada fenomena El Nino atau lebih dikenali sebagai kemarau berpanjangan kepada kawasan pertanian di Malaysia. Ekoran purata hujan bulanan kurang daripada 50 mm dan suhu mencecah lebih 38 darjah Celsius selama 100 hari bukan sahaja jelapan padi negara terjejas, tetapi panas yang berpanjangan mengakibatkan beberapa kawasan pengeluaran makanan negara turut mengalami penyusutan. Malah kemarau 2016 juga dianggap paling serius apabila projek perikanan ikan dalam sangkar di Pahang mengalami kerugian. Padang Terap adalah daerah ketiga paling besar di negeri Kedah, memiliki tanah-tanah pertanian yang produktif, berskala besar dan mini estate. Pertanian komoditi utama ialah ladang tebu kerana Padang Terap adalah antara nadi pengeluar gula di Malaysia. Selain daripada ladang buah-buahan seperti mangga dan durian, terdapat kebun getah yang kini mengalami masalah harga yang tidak menentu serta kawasan sayur-sayuran dan jelapang padi. Sebut sahaja harga getah yang merudum, hati Makcik Embun semakin resah kerana wanita cekal ini adalah antara warga Padang Terap yang bergantung rezeki 100% dengan hasil jualan getah. Malah seluruh hidupnya sudah serasi dengan rutin sebagai penoreh getah. Dia yang mewarisi kehidupan orang tuanya merasakan amat sukar untuk mencari pekerjaan lain bagi menampung kehidupan yang semakin menghimpit. Ini kerana Makcik Embun sudah sebati dengan kehidupan dan tuaian rezeki di kebun getah. Sedikit atau banyak pendapatan harian yang diperoleh, Makcik Embun terpaksa menerima kenyataan dengan hati yang sabar. Hari berganti, masa terus berlalu. Sisa-sisa usia yang dihabiskan di kebun getah sering mengusik hati Makcik Embun untuk mencari jalan mengubah nasib diri kerana semakin ditunggu, semakin dirasai sukarnya untuk bergantung hidup sebagai penoreh getah. Degup nadi Makcik Embun dan sebahagian besar penoreh getah di Padang Terap turut dirasai resahnya oleh warga kerja Jabatan Pertanian Daerah Kuala Nerang. Isu harga getah jatuh ni. Jadi daripada maklum balas peserta ni memang mereka ni terkesan dengan apabila isu harga getah jatuh ni terkesan pada pendapatan mereka lah. Setelah ditimbang saring segala sudut dan keperluan, akhirnya sesi percambahan idea mencadangkan supaya petani dan pekebun getah di Padang Terap melibatkan diri mereka dengan tanaman cendawan jerami yang lebih dikenali dengan nama Volverilla sebagai tanaman alternatif bagi menambah pendapatan. Tercetusnya idea untuk kita mulakan teknologi penanaman cendawan Volverilla ni adalah disebabkan kejatuhan harga komoditi lah
contohnya getah lah yang begitu ketara sekarang ni amat memberi kesan kepada petani kita ataupun pekebun kecil kita di sinilah. Jadi keluasan padang terap lebih kurang 44,000 hektar dan 75% daripada keluasan tu adalah ditanam dengan getah. Jadi bila harga getah jatuh, ramai petani-petani yang datang berjumpa dengan kita apa tanaman alternatif yang boleh membantu pekebun-pekebun kecil khususnya getah lah di daerah Padang Terap. Jadi dari situlah ideanya kita mencari satu alternatif iaitu teknologi cendawan Volvarela. Sejarah cendawan Volvarela bermula di Malaysia sejak tahun 1960-an lagi, di mana penduduk kampung ataupun orang awam mula mengenali cendawan ini dan ditanam secara tidak komersial ataupun secara tradisional. Sekarang ni cendawan ni mula diperkenalkan semula di daerah Padang Terap dan dengan bantuan Nuklear Malaysia kita telah berjaya membangunkan varieti-varieti yang terpilih untuk dijadikan baka ataupun strain baru pertumbuhan cendawan ini. Cendawan ini sebenarnya banyak membantu penduduk kampung ataupun komuniti kerana ianya dapat menjana pendapatan penduduk kampung. Apabila kejatuhan harga getah yang berlaku pada tahun 2015. Jadi kita bermula dengan pemerhatian teknologi cendawan Volvarela ini dengan kita menanam sebanyak 2 batas dulu dengan permulaan. Kemudian kita mengalami kegagalan lah pada 2 percubaan yang pertama. Seterusnya kita tidak putus asa lah untuk membantu petani ini. Jadi kita cuba lagi. Pada cubaan yang ketiga itu baru kita dapatlah technical part yang kita rasa benda tu perlu dibuat penambahbaikan. Jadi kita mulakan dengan percubaan yang ketiga tu, alhamdulillah kita berjaya dan kita perkembangkan dengan percubaan yang keempat dan seterusnya kita perkembangkan terus kepada kita buka khusus kepada petani-petani lah untuk kita perkembangkan teknologi cendawan Volvarela ini. Di samping itu kita juga kerjasamalah di antara beberapa agensi ataupun badan-badan penyelidik untuk membantu kita dalam pembangunan cendawan Volvarela ini. Antaranya yang kita bekerjasama dengan UNIMAP, Agensi Nuklear Malaysia, Universiti Putra Malaysia dan kita juga bekerjasama dengan KKNW dan juga RISDA untuk sama-sama kita bangunkan teknologi cendawan Volvarela ini. Tapi untuk pembangunan benih kita fokuskan kepada Agensi Nuklear Malaysia lah yang banyak membantu kita dari segi pembangunan benih cendawan Volvarela ini. Menerusi projek percubaan, terbukti teknologi cendawan Volvarela mampu untuk menuai hasil hanya dalam 36 hari dan menguntungkan petani. Bahan asas adalah tandan kelapa sawit dengan kelembapan tanah. Benih cendawan dapat berkembang biak hanya dalam masa 7 hari. Cendawan jerami akan keluar selepas 14 hari. Berbola putih ini akan tumbuh di bawah tandan sawit dan juga di tanah selepas 2 minggu benih ditabur. Tuaian cendawan boleh dibuat sebelum kelopak keluar dari kelongsong atau volva. Peranan agensi nuklear di dalam pembaikan cendawan Volvarela ini adalah dari segi penggunaan teknologi aplikasi nuklear. Aplikasi nuklear ialah di mana kita menggunakan sinaran gamma di dalam membaikkan trait ataupun genetics di dalam cendawan Volvarela ini. Bila mana cendawan ini terpilih dari segi kebakarannya apabila telah disinarkan, cendawan ini akan memberikan hasil yang tinggi dan dapat tumbuh dalam tempoh masa yang lebih cepat dan juga tahan kepada persekitaran yang berada di tempat pertumbuhan cendawan ini. Projek yang kami jalankan di Padang Terap melibatkan projek komuniti ataupun lebih dikenali sebagai MSI, Moste Social Innovation, di mana pihak Moste ataupun Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi memberikan dana untuk kami membangunkan makmal pengeluaran benih cendawan. Benih-benih cendawan yang dikeluarkan di makmal ini nanti akan dimanfaatkan kepada komuniti setempat dan bukan sahaja komuniti setempat yang akan mendapat manfaatnya tetapi komuniti di sekitar Padang Terap ataupun di mukim-mukim berdekatan juga turut akan merasai nikmat kemudahan khidmat sosial daripada Agensi Nuklear Malaysia. Agensi nuklear kami menjalankan penyelidikan dan pembangunan di bidang pembiakbakaan cendawan Volvarela bagi membolehkan teknologi ini dipindahkan kepada komuniti. Kami bekerjasama dengan Jabatan Pertanian di dalam mengendengahkan teknologi kami.
Bagi memastikan 10,000 beg benih cendawan dikeluarkan setiap bulan, Agensi Nuklear Malaysia serta Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi sentiasa menjalankan penyelidikan bagi memastikan bekalan benih yang bermutu tinggi dan berkualiti untuk pasaran ekspor yang dikenali sebagai Rumah Teknologi Cendawan. Program yang pertama kali diwujudkan di Malaysia ini membolehkan pihak MOSTI menghasilkan pengeluaran benih cendawan melalui teknik mutagenesis yang menggunakan sinaran gamma. Melalui penyelidikan dan pembangunan benih cendawan jerami, secara tidak langsung akan membantu pihak Jabatan Pertanian untuk mendapatkan benih secara berterusan, dan kaedah ini juga akan mengurangkan pergantungan bekalan benih yang diimport dari negara jiran, khususnya yang dibawa masuk dari Thailand. Proses untuk penanaman cendawan Volvarela ni, yang pertamanya kita kena komposkan dulu tandan itu. Proses pengkomposan ni kita kena bila sampai saja tandan, lori hantar tandan tu, kita akan komposkan. Proses kedua yang kita lakukan selepas tempoh pemeraman 9 hari, pada hari yang ke-10 kebiasaannya kita akan buat batas. Tandan yang telah diperam ataupun telah terkompos kita akan susun menjadi batas bersaiz 3 kaki kali 15 kaki. Okay, selepas tandan selesai disusun, kita akan mampatkan tandan itu. Tujuan ini untuk memastikan pertumbuhan miselium cendawan kita tidak terputus. Maksudnya miselium akan bersambung dan pertumbuhan dia akan cantik, akan jadi sekata. Okey, apabila selesai proses pemambatan, kita akan terus dengan penyiraman untuk kali yang terakhir lah di atas batas. Maksudnya selepas habis kita mampatkan dan kita siram, kebiasaannya kita menggunakan kadar 3 tong tong penyiram untuk satu batas. Dan selepas selesai saja proses penyiraman, kita akan mula menabur benih pada hari yang samalah. Benih cendawan Volvarela adalah terdiri daripada bahan kompos yang berasaskan jerami padi, dedak padi dan sedikit kapur kalsium karbonat. So selepas kita tabur benih pada hari yang sama, dan kita akan tutup dengan plastik hitam selama 7 hari. Okey, pada hari yang ke-8 kita akan buka semula plastik hitam yang kita tutup pada awalnya tadi, dan kita akan nampak pertumbuhan miselium je penuh di atas batas. Dan kita akan pasang lengkungan untuk kita nak pastikan pertumbuhan jasad buah akan berlaku. Penggunaan kayu di sekeliling plastik hitam selama 7 hari adalah untuk mengelakkan suhu kepanasan melebihi 32 darjah Celsius. Kita buat lengkungan dan kita angkat plastik tu, tutup selama 7 hari lagi, dan kebiasaannya purata yang kita dapat pada hari yang ke-14 kebiasaannya jasad buah akan mula keluar lah. Jadi pada hari yang ke-14 keluar kita boleh kutip, dan saiz yang kita syorkan adalah berbentuk telur lah. Itu indeks yang kita syorkan. Dan kita boleh kutip hari-hari selama tempoh 25 ke 30 hari. Itu kebiasaannya yang kita buat. Selain di kawasan kebun getah, cendawan Volvarela juga boleh hidup di kawasan yang bebas daripada banjir dan air bertakung. Syaratnya mestilah mempunyai cukup teduhan serta bebas daripada gangguan haiwan ternakan dan hidupan liar. Selain di kawasan kebun getah, cendawan Volvarela juga sesuai untuk ditanam di kawasan kelapa sawit dan juga kawasan-kawasan dusun, asalkan dia mempunyai naungan ataupun teduhan yang mencukupi. Dan satu lagi, Volvarela juga kita perlu tanam di kawasan yang bebas daripada racun lah. So kalau kata kita takut bila kita tanam di kawasan yang selalu kita beracun, sifat cendawan ni dia menyerap. Jadi racun yang kita sembuh itu dia akan serap dan dia akan simpan di dalam cendawan Volvarela tu. Dan apabila dimakan, kita takut kesannya terhadap kesihatan. Cendawan merupakan salah satu industri yang terpenting sekarang ini di Malaysia. Terutama sekali daripada segi pengeluaran. Kalau kita dapati sekarang bahawa pengimportan cendawan di Malaysia ini semakin bertambah. Misalnya dari tahun 2015 saja Malaysia mengimport 150 juta kerana kekurangan supply di dalam negara. Dan memang tak dapat dinafikan bahawa cendawan ini merupakan satu industri yang akan berkembang besar, terutama sekali daripada segi penggunaannya. Kalau kita tengok dulu, bukan saja digunakan secara segar, tetapi juga sekarang digunakan sebagai produk-produk yang berkaitan dengan
dengan cendawan seperti pharmaceutical dan seperti kosmetik. Cendawan ini salah satu kepentingan yang kita ketahui adalah daripada nilai nutrisi, kerana dia mengandungi karbohidrat yang tinggi, protein yang tinggi dan beberapa jenis garam galian dan juga mineral yang diperlukan oleh tubuh badan kita. Itu satu daripada segi nilai nutrisi. Sebab itu cendawan ini salah satu produk hiliran yang biasa diproses, adalah termasuklah seperti perubatan farmaceutical dan juga kosmetik sekarang ni pun telah juga menggunakan asas daripada cendawan. Memenuhi potensi negeri Kedah untuk menjadi hub pengeluaran benih cendawan Wolvarilla serta pengeksport utama cendawan jerami di Malaysia, Jabatan Pertanian kini menyediakan perkhidmatan membekalkan benih cendawan Wolvarilla kepada petani yang berminat. Setiap bulan, lebih 10 beg benih hasil inovasi daripada Rumah Teknologi Cendawan Mosti akan dibekalkan kepada pekebun dan pengusaha yang menjalankan projek cendawan Wolvarilla di seluruh negeri Kedah. Di samping itu, Jabatan Pertanian juga turut membantu membina bengkel pemprosesan khas bagi penyediaan benih kompos, di samping memajukan produk hiliran yang menggunakan cendawan Wolvarilla sebagai salah satu strategi inisiatif untuk mengembangkan lagi pasaran cendawan jerami di Malaysia dan antarabangsa. Lain daripada itu, inisiatif yang disediakan Jabatan Pertanian juga ada melibatkan peruntukan, di mana bagi usahawan yang dikenal pasti boleh kita bantu. Sebenarnya kalau ikut daripada dasar kerajaan sekarang ini, seorang usahawan itu boleh menerima sehingga RM60,000 bantuan untuk seorang usahawan. Salah satu usaha yang dijalankan oleh Kementerian Pertanian bersama kita ada unit agro penuh muda, yang mana di bawah program ini usahawan yang berumur antara 18 hingga 40 tahun yang ingin menceburkan dalam industri cendawan ini boleh memohon untuk mendapatkan kursus daripada Jabatan Pertanian. Sebenarnya Jabatan Pertanian ada membuat kerjasama dengan beberapa agensi luar bagi tujuan untuk mempertingkat lagi usahawan cendawan Wolvarilla ini. Kita ada kerjasama, yang pertama kita ada kerjasama dengan agensi nuklear Malaysia yang terlibat di dalam teknologi menghasilkan benih Wolvarilla. Kita juga ada kerjasama dari segi untuk mengembangkan projek ini, di mana salah satu usaha kita adalah untuk membantu petani yang kekurangan pendapatan akibat harga getah yang turun. Kita akan cuba untuk memperkenalkan penanaman cendawan Wolvarilla, tujuan bagi meningkatkan hasil dan pendapatan petani. Menerusi konsep ringkas 3T iaitu tanam, tunggu dan tuai, Makcik Embun kini sudah mampu tersenyum lebar menerusi inovasi teknologi tanaman cendawan Wolvarilla yang dinobatkan sebagai Johan bagi kategori awam dan Johan keseluruhan dalam Konvensyen Pertandingan Inovasi Inklusif 2015. Kerana hanya selepas beberapa hari menabur benih, Makcik Embun sudah boleh menuai hanya dalam masa sebulan. Setiap batas yang dimiliki pula dapat menghasilkan sehingga 2 kilogram cendawan dan mampu menjana pendapatan sehingga RM2,700 sebulan. Itu baharu anggaran untuk 20 batas tandan sawit. Bayangkan jikalau Makcik Embun mampu untuk mengerjakan lebih daripada 20 batas tandan. Pastinya kehidupan serta pendapatan Makcik Embun dan sebahagian besar pekebun getah di Padang Terap akan berubah 360 darjah. Penapis yang jarang tu. Kalau kata musim hujan. Harapan saya dalam teknologi cendawan Wolvarilla ini, yang pertamanya saya mengharapkanlah supaya teknologi ini dapat berkembang ke seluruh daerah Padang Terap khususnya dan seluruh Malaysia amnya lah. Dan daripada teknologi yang kita perkenalkan ini, kita harap juga supaya dapat sedikit sebanyak menambah pendapatan petani-petani ataupun pekebun-pekebun kecil kita lah. Alhamdulillah, hari ni agak-agak dia per kilo tu.
Rezeki kita murah hari ni, takkan 5-6 kilo boleh. Selain daripada Makcik Embun, di Kedah sahaja terdapat 30 orang lagi usahawan cendawan Volvarela yang aktif mengusahakan cendawan jerami secara komersial. Lazimnya, cendawan ini dijual terus